Assalamualaikum dan salam sejahtera, mutakhir edisi tengah hari. Bertemu kita kembali bersama saya Dayang Fatihah di Sabah Hits Online TV. Kita ke tajuk utama. Rakyat patut marah sekiranya urusan mereka tergendala. Pasar moden kini menjadi tumpuan pelancong. Sepasang kekasih dihantar ke tali gantung. Pindaan kepada Ordinan Peguam Bela Sabah bakal diketuasakan pada 10 Januari depan setelah melalui pelbagai proses di Parlimen sepanjang tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, pindaan itu merangkumi pelbagai peraturan termasuklah kawal selia lembaga tata tertib yang berkaitan dengan perbicaraan disiplin terhadap peguam ingkar. Tambah beliau, perubahan ordinan itu akan membenarkan proses tata tertib menjadi lebih cekap untuk pelaksanaan siasatan dan memutuskan aduan awam seperti membatalkan, menggantung atau mendenda peguam terbabit atas isu pertikaian etika atau tingkah laku dapat dilakukan dengan kadar segera. Pindaan tersebut meliputi perluasan kuasa Persatuan Peguam Sabah untuk menguruskan akaun bank pelanggan peguam yang meninggal dunia serta membolehkan pihak Persatuan Peguam Sabah membuat pengambilan milikan harta peguam di negeri Sabah yang telah diisytiharkan oleh mahkamah sebagai muflis atau tidak waras lagi. Bukan itu sahaja, para pelanggan dan peguam akan menerima manfaat atas perubahan kaedah pengundian untuk pemilihan ahli jawatan kuasa eksekutif Persatuan Peguam Sabah. Kerjasama antara Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dengan agensinya iaitu Sabah Netzer dan Berhad serta Pusat Kreatif Ekonomi dan Inovasi Sabah bakal mewujudkan Digital Sandbox yang pertama di Sabah dan Malaysia Timur. Menurut Yang Berhormat Datuk Yaakob Khan, merangkap Menteri Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, sandbox yang bakal diwujudkan ini akan menjadi satu platform kepada belia bagi menguji idea teknologi baru yang dapat memacu ekonomi negeri. Selain itu, meningkatkan produktiviti sektor awam dan swasta serta secara tidak langsung menggalakkan pembudayaan sains, teknologi dan inovasi Sabah. Ujar beliau, usaha ini amat memberangsangkan kementerian untuk memperkembangkan program seumpama ini ke daerah-daerah lain dan dijangka akan dilancarkan pada pertengahan tahun ini. Dalam pada itu, beliau berharap agar pelbagai jabatan dan agensi dalam persekutuan dapat memberikan kerjasama dalam mempertabatkan sains, teknologi dan inovasi di Sabah. Timbalan Ketua Menteri iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Bung Mokhtar Radin menyatakan bahawa rakyat sepatutnya marah kepada kerajaan dan wakil rakyat sekiranya urusan mereka tidak dipermudahkan disebabkan karena birokrasi, terutamanya di daerah yang kebanyakan penduduk datang dari jauh untuk berurusan dengan jabatan kerajaan. Beliau menjelaskan bahawa rakyat yang datang berurusan di pejabat kerajaan dengan membuat tambang 20 hingga 30 ringgit diarahkan untuk datang pada keesokan harinya atas urusan yang tidak selesai tidak sepatutnya berlaku. Kerana itu melibatkan pendapatan rakyat. Ekoran kejadian sedemikian kerana birokrasi dalam sistem penyampaian perlu diubah bagi mempermudahkan urusan rakyat. Tegas beliau, penjawat awam sebagai wakil kerajaan di daerah perlu cekap dan efisien bagi mengelakkan urusan orang ramai tetanggu yang boleh membuatkan rakyat tidak berpuas hati. 4 individu termasuk sepasang kekasih telah ditahan selepas dipercayai menjadi dalang sindiket pengedaran ganja dalam 3 operasi berasingan. Operasi dijalankan oleh Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik. Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu berjaya menahan seorang lelaki berumur 23 tahun di Taman Milek bersama 68.31 gram dadah. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Muhammad Zaidi Abdullah, hasil soal siasatan penahanan suspek pertama membawa kepada tangkapan seorang lagi suspek berusia 28 tahun bersama 39.55 gram ganja di sebuah unit kondominium di Penampang. Kemudian pasukan operasi menyerbu sebuah lagi rumah di Millennium Court dan menahan warga tempatan yang merupakan pasangan kekasih yang masing-masingnya berusia 29 dan 30 tahun. Hasil serbuan di rumah tersebut, pasukan operasi berjaya merampas 211.60 gram ganja yang disembunyikan di dalam sebuah beg yang dipercayai diperolehi daripada pembekal ganja di Kuala Lumpur. Mereka menggunakan perkhidmatan kurier bagi menghantar ganja berkenaan bersama barangan lain bagi mengaburi mata pihak berkuasa.
Tarikan baharu di Sandakan yang berasal daripada bangunan lama telah berjaya menarik perhatian para pengunjung untuk bersuah foto dan menghayati hasil seni kreatif anak tempatan. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, iaitu Yang Berhormat Datuk Jeffrey Arifin, laluan kreatif yang dibuat adalah berkonsepkan Bringing Memories Back, dapat mengembalikan memori pasar lama Sandakan yang menjadi pusat aktiviti perniagaan masyarakat daerah ini suatu ketika dahulu. Untuk pengetahuan umum, pasar lama tersebut telah dirobohkan bagi memberi laluan kepada projek Sandakan Harbour Square dan digantikan dengan pasar lebih moden seperti yang ada pada hari ini. Tambah beliau, warna bangunan yang pudar sebelum ini kini berubah menjadi panorama yang memberikan pesona dengan dihiasi projek lukisan mural yang mencantikkan lagi laluan kreatif itu. Secara tidak langsung, daerah Sandakan dapat dipromosikan melalui media sosial dan menarik perhatian para pelancong. Dua lelaki telah dijatuhi hukuman denda sebanyak RM5,500 di Mahkamah Majistret selepas mengaku bersalah menyebabkan kemalangan sehingga mangsa mengalami kecederaan parah pada tahun lalu. Lee Wan Sing yang berusia 63 tahun merupakan tertuduh yang pertama didakwa melakukan kesalahan itu sehingga menyebabkan Muhammad Nur Aiman C. Asri berusia 24 tahun mengalami kecederaan parah pada kedua-dua tangannya, pendarahan otak dan kecederaan dalaman yang lain. Tertuduh didakwa memandu secara cuai ketika kenderaannya keluar dari persimpangan jalan dan gagal memberi keutamaan laluan kepada mangsa yang menunggang motosikal di Jalan Kuhara Simpang Jalan Akses Kuhara pada 28 Jun 2021. Manakala tertuduh yang kedua, iaitu Darman Wansyah Bekar berusia 43 tahun telah didakwa melakukan kesalahan menyebabkan seorang pelajar Miklim Dim 17 tahun mengalami patah kaki kanan dan terpaksa dipotong. Darman Wansyah didakwa memandu secara cuai ketika kenderaannya memasuki persimpangan jalan dan gagal memberi keutamaan laluan kepada mangsa yang menunggang motosikal di Jalan Ranggu Simpang Taman Ranggu Saujana pada 7 September 2021. Salam Jumaat penuh barokah, saya Dayang Fatihah, Sabah Hits Online TV.